Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin membincangkan tentang kesuburan lelaki. Lelaki yang subur akan mempunyai benih yang normal, iaitu sekali ia mengeluarkan air mani, jumlahnya lebih kurang 2 hingga 5 ml. Dan bila dianalisa, ia mengandungi benih-benih yang tidak kurang daripada 20 juta setiap ml, dan jumlah yang bergerak sekurang-kurangnya 60%, dan yang bentuk normal sekurang-kurangnya 60%. Ini laki yang subur. Dan laki ini juga perlu mempunyai kebolehan atau kemampuan untuk melakukan persetubuhan dan boleh masukkan benih ke dalam saluran faraj isteri. Apa punca-punca ketidaksuburan lelaki? Pertama, ia mungkin lahir dengan buah zakar yang tak sempurna. Ia tidak boleh mengeluarkan benih, atrophic testis, ya. Ini semula jadi dan disebabkan oleh baka yang cacat, tak boleh buat apa-apa. Kedua, penyakit-penyakit yang boleh mempengaruhi kesuburan lelaki. Di peringkat awal, kanak-kanak seringkali berlaku jangkitan kuman kerana kekotoran di selaput kulit zakar. Sebab itu kita galakkan anak-anak bayi kecil untuk disunatkan sejurus selepas lahir untuk mencegah daripada kumpulan kotoran, orang panggil tahi pilat, yang kadang-kadang boleh menyebabkan jangkitan kuman pada sistem perkencingan dan sistem kesuburan lelaki, dan ini merosakkan kilang-kilang benih lelaki. Ketiga, penyakit beguk ataupun mam yang sering juga melanda kanak-kanak, biasanya bengkak pada leher dengan demam panas, dan biasa orang taruh nila untuk merawat. Kadang-kadang mam ini juga boleh melanda ataupun mengenakan pada kilang zakar, kilang benih zakar, jadi merosakkannya dan ia tidak mampu untuk mengeluarkan benih-benih seperti orang biasa. Jangkitan kuman juga boleh merosakkan saluran vas deferens, saluran mani, menyebabkannya sumbat walaupun kilangnya tidak rosak. Lain-lain perkara yang boleh merosakkan kesuburan lelaki ialah pendedahan kepada bahan-bahan radiation dan chemical. Setengah orang yang bekerja di kilang-kilang ataupun kerja di tempat-tempat pembangunan, pembuatan bahan-bahan kimia, bahan chemical, bahan radiation, oleh sebab pendedahan yang berterusan kadang boleh merosakkan sel-sel yang dikeluarkan, sel-sel benih yang dikeluarkan oleh buah zakar. Ubat-ubatan juga dan dadah juga boleh merosakkan pengeluaran benih. Dadah yang seperti yang kita tahu juga merosakkan. Nikotin dalam rokok yang berbanyak pun merosakkan, dan juga peminum alkohol juga boleh akhirnya merosakkan benihnya. Jadi lain-lain perkara ialah kepanasan. Kepanasan, sama ada kepanasan dari luar ataupun dalam badan, boleh mengurangkan jumlah benih ataupun pergerakannya. Malah benih-benih yang terdedah kepada kepanasan mudah mati, ya. Jadi dari mana sumber kepanasan ini? Badan
kita adalah panas. Kalau kita lihat bentuk karung Zaka ialah dia tergantung dan asing daripada badan kita. Jadi kalau kita gunakan pakaian terlalu ketat, underwear ataupun jean yang ketat, jadi buah Zaka ini akan melekat pada badan satu hari penuh. Jadi ini, kepanasan badan boleh mengurangkan hitungan pergerakan dan pergerakan benih tadi. Kepanasan dari luar, mungkin dia kerja dalam factory yang panas, macam factory besi, ataupun dia kerja sebagai pemandu taksi atau kereta yang berjalan jauh, yang sentiasa terdedah kepada kepanasan. Ini juga boleh mengurangkan benih. Orang yang selalu meletakkan laptop dia ke atas riba, kadang-kadang bila dia travelling dalam bas ataupun dalam kereta api jalan jauh, kepanasan daripada laptop ni juga boleh mengurangkan benih-benih laki. Akhirnya stres, ya. Stres yang oleh sebab kerja selalunya, lelaki yang terlalu tertekan minda dan tertekan fizikalnya oleh sebab pekerjaan ataupun lain-lain perkara yang menimbulkan keadaan stres ini, boleh mengurangkan bilangan benih, pergerakannya dan kemampuannya untuk mencantum dengan telur isteri. Ada juga lain-lain sumber seperti keracunan yang biasa kita dapati daripada makanan oleh sebab pengawet atau sebab perisa, ataupun keracunan daripada fume ataupun isapan ataupun isapan rokok ataupun asap-asap kereta, kenderaan dan lain-lainnya yang boleh dihidu ataupun boleh disentuh, boleh serap melalui sentuhan, dan akhirnya ini juga merosakkan sel-sel benih laki. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Kalau kita dah faham apa yang mungkin boleh merosakkan atau mengurangkan benih laki, kita ambil langkah-langkah yang sewajar. Kalau kita fikirkan kepanasan itu menjadi satu masalah, kita lah gunakanlah seluar yang longgar, jangan pakai underwear. Dan bila balik kerja, mungkin kita rendam buah Zaka itu ke dalam satu besin. Biasanya kita gunakan besin sheets bath yang diisi dengan air sejuk yang disimpan dalam peti ais sebelumnya. Dan juga kita perlu relax sikit minda kita dengan melakukan riadah, yoga ataupun mengamalkan zikir ataupun lain-lain cara yang boleh mentenangkan fikiran, supaya kita tenang dan lapang, kerana itu akan membantu dalam proses pembenihan lelaki, dan juga ia dapat memberi kekuatan batin lelaki, kerana stres juga akan mengurangkan kekuatan batinnya. Lain-lain dari segi pemakanan, makanan-makanan yang mungkin ada kaitan dengan kesuburan lelaki, di antaranya ialah mereka katakan bahawa biji almond elok diamalkan, juga lain-lain bijiran yang lain. Mereka juga katakan tomato, bawang yang dimakan secara mentah, ya. Ada juga yang percaya bahawa amalan mengisap biji cengkeh terus-menerus boleh juga menaikkan hitungan benih. Makanan-makanan yang mengandungi lebih sikit zinc, seperti kopang, kerang, oysters, makanan laut lah, ya, mengandungi lebih zinc, itu juga akan dapat meningkatkan benih laki. Juga makanan yang mengandungi selenium juga dikatakan boleh meningkatkan. Ini berbentuk daripada walnut, Brazil nut,
atau lain-lain jenis bijiran. Dari segi ubat-ubatan, banyak-banyak ubat herbal yang digunakan di pasaran sekarang ini. Pesakit saya gunakan banyak produk daripada Himalaya seperti Spearman, yang ada juga kesan baiknya untuk meningkatkan berbagai jenis antioksidan dalam pasaran yang boleh digunakan, di antaranya yang mengandungi carnitin, arginin ataupun lipoic acid, ya. Juga ada kesan untuk meningkatkan sedikit benih-benih. Ubat hormon yang mengandungi testosteron, di nama pasaran di antaranya ialah Provironum, adalah di antara ubatan yang biasa digunakan oleh doktor-doktor. Biasa ia diberi dalam dos yang kecil dan berterusan. Ubat subur yang digunakan oleh wanita iaitu Clomid, dalam dos kecil juga boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Biasanya ia dimakan separuh pagi, separuh petang, ataupun satu biji satu hari secara terus menerus, ya. Satu biji Clomid itu mengandungi 50 mg clomiphene. Jika ubat-ubat ni ataupun kaedah-kaedah ni tidak menghasilkan apa-apa kehamilan, cara yang seterusnya yang patut dilakukan ialah rawatan secara suntik benih lelaki kepada isterinya waktu ia subur, ataupun IUI. IUI ialah intrauterine insemination. Ataupun kalau IUI pun gagal setelah percubaan 3 hingga 5 kali, maka akhirnya ialah rawatan yang mutlak ialah IVF, ataupun bayi tabung uji. IUI murah harganya, tapi IVF mahal harganya, antara 10 hingga 20 ribu. Sedangkan IUI antara 700 hingga 1,500 ringgit setiap kali mencuba. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.